Kita teruskan dengan niaga awani. Dasar Perumahan Negara sedia ada akan dikaji semula berdasarkan rangkuman Intisari Madani supaya ia dapat diterjemahkan kepada nilai kesejahteraan dan keseimbangan untuk semua kumpulan rakyat Malaysia. Menurut KPKT ataupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dalam kenyataan hari ini memaklumkan melalui dasar perumahan baru itu dan perancangan yang lebih teratur. Kementerian itu percaya sasaran untuk menyediakan 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025 dengan kerjasama semua agensi perumahan di peringkat Persekutuan Negeri dan pemaju swasta boleh dicapai. Bersama kita pada pagi ini adalah Ahyat Ishak, penganalisis hartanah. Ahyat, mungkin kita boleh terus masuk ke soalan pertama, iaitu Dasar Perumahan Negara yang akan dikaji semula oleh KPKT. Apakah pendapat Ahyat tentang penambahbaikan yang perlu ditambah selaras dengan Intisari Madani supaya ia dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan dan keseimbangan? Assalamualaikum, salam berjuangan. Terima kasih kerana sudi menjemput Ahyat untuk mengupas isu-isu hartanah hari ini. Sebenarnya kan, kalau kita lihat konsep Malaysia Madani ini merupakan satu konsep yang sangat-sangat besar. Nah, apa yang saya suka tentang konsep ini, dia memaksa rakyat juga berjiwa besar untuk menyambut konsep yang besar ini. Dan bayangkan, ini adalah menjadi satu cetusan semangat kepada rakyat ni kerana di dalam Malaysia Madani ini dia menyentuh tentang isu kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini banyak isu-isu hartanah yang terletak di dalam isu kesejahteraan rakyat. Dan semangat ini kita nak lihat bagaimana dia akan dibawa di dalam dasar perumahan negara dan bagaimana ia akan dikaji semula. Okey, apabila Ahyat mengkaji dasar perumahan negara, apa yang Ahyat dapati ada 5 objektif utama. Dan dalam objektif yang keempat, dasar perumahan negara ini menyentuh tentang pemilikan dan sewaan. Kita nak kena ingat kembali kalau kerajaan nak membantu merumahkan rakyat, kerajaan perlu melihat dari sudut pemilikan dan membantu rakyat juga dari sudut sewaan. Kenapa saya sebut ini? Kerana perkara ini kita sangat-sangat penting untuk kita fahami. Untuk merumahkan rakyat, setiap lapisan masyarakat itu ada berbeza-beza kemampuan dan beban dan cabaran hidup mereka. Dan sudah pasti tidaklah setiap lapisan masyarakat itu mampu memiliki hartanah pada satu-satu ketika. Ada golongan-golongan masyarakat yang mungkin perlu menyewa dahulu dan kemudian pemilikan hartanah itu boleh dirancang dan distrukturkan. Akhirnya mereka akan memiliki hartanah. Itu satu konsep yang sangat-sangat penting. Dan apabila kita mengkaji pemilikan hartanah ini, sebenarnya kita dapat melihat 4 golongan yang utama. 4 golongan yang utama. Kerajaan itu sendiri, dan kerajaan itu ada 2 peringkat. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Kemudian kita lihat swasta. Swasta ini adalah pembina-pembina perumahan itu. Nombor 3 adalah pihak bank, pihak pembiaya. Rakyat tidak mampu memiliki hartanah nak beli menggunakan wang tunai 100%, maka mereka perlu bantuan dan akses kepada pembiayaan rumah. Dan sebenarnya ada satu golongan lagi daripada 4 kumpulan utama ini yang saya fikirkan sangat-sangat penting untuk menjayakan dasar perumahan negara, pemilikan hartanah. Kumpulan yang penting adalah rakyat itu sendiri. Jadi apa yang saya fikirkan, kerajaan nak membantu rakyat memiliki rumah, nak merumahkan rakyat. Kerajaan boleh melakukan usaha-usaha, inisiatif tertentu. Tetapi sekiranya rakyat sendiri tidak menyambut usaha itu, rakyat sendiri tidak meningkatkan produktiviti, rakyat sendiri tidak menguatkan tahap kewangan mereka sendiri dan meningkatkan ilmu pemilikan hartanah itu sendiri, maka inisiatif untuk merumahkan rakyat itu juga akan gagal. Itulah saya fikirkan antara isu-isu yang saya nak bangkitkan dalam peringkat awal ini. Okey, berbalik kepada isu kerajaan nak membina 500,000 unit rumah. Saya apabila mengkaji daripada pentadbiran-pentadbiran kerajaan yang terdahulu, pelbagai angka yang telah dilontarkan. Ada pernah dilontarkan 1 juta unit dalam 5 tahun.
Ada yang melontarkan 1 juta unit dalam 10 tahun. Dan kini dilontarkan satu angka 500,000 unit sehingga tahun 2025. Dan kita lihat kembali 2023, 24 dan 25. Ada 3 tahun untuk membina 500,000 unit ini. Persoalannya, adakah ini satu angka yang diperlukan oleh rakyat Malaysia? Kita lihat hari ini industri hartanah sedang menghadapi isu yang sangat-sangat besar, iaitu isu lambakan rumah yang siap dibina tetapi tidak terjual. Unsold property. Dan sebenarnya hartanah yang tidak terjual ini dari kategori yang siap dibina, itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Itu sudah menjadi satu masalah. Ada masalah yang bakal menjelma di dalam industri hartanah, iaitu rumah yang tidak terjual yang sedang dibina, yang bakal akan tersiap dibina. Dan ini adalah merupakan satu isu yang sangat-sangat besar pada pendapat rakyat dalam industri hartanah. Sekiranya kerajaan hanya menumpukan meletakkan satu angka, okey, kita nak bina 500,000 unit, kita nak kena kaji semula apakah lokasi, di manakah lokasi yang kita nak bina 500,000 unit ini. Apakah jenis hartanah yang nak dibina? Okey, ada rumah yang bertanah, ada rumah yang bertingkat. Apakah saiznya, apakah layoutnya, apakah kemudahannya. Nombor 3 yang paling penting ialah harga rumah yang nak dibina. Kerana kalau kita lihat konsep mampu milik itu satu konsep yang sangat dinamik. Dia adalah satu konsep yang sangat-sangat menarik untuk kita kaji. Sekiranya saya boleh ulaslah isu mampu milik ni. Apa sebenarnya mampu milik? Dan kita bila kita kaji konsep mampu milik ini, kita melihat ada 2 sudut pandangan. Yang saya selalu sebut dua sudut pandangan, iaitu dari sudut pandangan matematik dan geografi. Sudut pandangan matematik ini dari segi kira-kira. Kerana golongan masyarakat yang berbeza-beza, sudah pasti kemampuan mereka juga berbeza-beza. B40, M40, T20. Kalau kita tanyalah rakyat apa yang mereka mampu untuk miliki, sudah pasti angka itu berbeza-beza. Mungkin ada yang sebut 200,000, 400,000, 1 juta. Angka itu berbeza-beza. Kenapa angka ini berbeza-beza? Kerana konsep pemilikan, konsep rumah mampu milik ini sangat-sangat bergantung kepada pendapatan rakyat itu. Dan apa yang dianggap sebagai mampu milik? Rumah yang mampu milik itu adalah rumah yang dianggap 3 kali ganda pendapatan median 1 tahun. Jadi kalau gaji kita itu RM5,000 sebulan, setahun RM60,000, maka rumah yang dianggap mampu milik itu RM180,000. Dan kita faham bahawa mana nak cari rumah 180,000 kalau kita lihat di bandar-bandar kan. Inilah sebenarnya kita nak kena mengkaji, kerajaan juga nak kena mengkaji dari segi lokasi, jenis hartanah yang nak dibina dan harga hartanah yang nak dibina untuk membina rumah-rumah mampu milik itu.